Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Ya? 59. Fiddaraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis ke-12, sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. An Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini qad ra'aitu ahaduhuma wa ana antadhiru al-akhar. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي كجمر دهرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة قد فدهرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أدلده ما أضربه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعي وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه. Artinya daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, katanya Huzaifah, Rasulullah SAW pernah memberitahu kami dua buah hadis mengenai dua kejadian yang akan berlaku. Yang pertama sudah saya lihat, sedang yang kedua saya menanti-nantikannya. Rasulullah SAW memberitahu bahawasanya amanah itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertentu. Kemudian turunlah Al-Quran. Maka orang-orang itu lalu mengetahuinya melalui panduan Al-Quran dan mengetahuinya melalui panduan As-Sunnah. Selanjutnya Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah. Lalu beliau bersabda, seseorang itu tidur. Sekali tidur, lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. Kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan sahaja. Kemudian ia tertidur pula, lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya. Maka tinggallah bekasnya seperti lepuh di tangan, menggelembung di tangan dari bekas kerja berat, seperti menggunakan kapak atau cangkul. Jadi seperti bara api yang engkau gelengkan dengan kakimu. Kemudian menggelembunglah ia, dan engkau melihat ia meninggi, padahal tidak ada apa-apa. Di ketika Rasulullah SAW menceritakan hadis ini, beliau mengambil sebiji batu kecil, batu kerikil, lalu menggelengkan batu dengan kakinya. Kemudian berpagi-pagi jadilah orang ramai berjual beli. Maka hampir sahaja tidak ada seorang juga pun yang suka menunaikan amanah. Sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan, di kampung yang tertentu itu, ada seorang yang sangat baik, memegang amanah, sangat terpercaya, dan orang ramai mengatakan alangkah tekunnya dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah pula cerdik otaknya. Padahal di dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan sekalipun, hanya seberat timbangan biji sawi. Maka sungguhnya telah sampai masanya. Saya pun tidak memperdulikan manakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubayaah, berjual beli. Jikalau ia seorang Islam, maka agamanya lah yang akan mengembalikan kepadaku. Maksudnya agamalah yang dapat menahannya daripada khianat.
Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi, maka pihak yang bertugaslah yang akan mengembalikan kepadaku. Maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi, maka orang yang memegang kekuasaan memerintahlah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak-hak aku daripadanya. Adapun pada hari ini, maka saya tidak pernah berjual beli dengan kamu semua kecuali dengan fulan dan fulan, yakni orang-orang yang tertentu sahaja. Demikian terjemahan hadis tentang amanah seperti yang kita dengar tadi. Keterangan hadis-hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Keterangannya pendek saja. Jadi kita dengar daripada hadis yang telah dibacakan tadi, ceritanya tentang amanah. Amanah yang semakin hilang di akhir zaman, sedikit demi sedikit. Daripada satu umat yang sangat kuat berpegang dengan amanah, sekarang telah bertukar menjadi satu umat yang amanah itu tidak ada harganya lagi di dalam masyarakat. Hampir kata pada segenap orang, daripada bawah ke atas, atas ke bawah, kiri ke kanan, pecah amanah. Pecah amanah ni mana tidak amanah, tidak amin, tidak kepercayaan, diberi kepercayaan, pecah amanah. Pecah amanah ni bukanlah hak kerja pejabat saja. Takut kita faham pecah amanah orang makan gaji je. Hamba tak makan gaji hamba. Hamba beli lembu je, tak ada pecah amanah. Dia ada pada segenap segi kalau kita tidak ada ilmu. Sebab sebenarnya kita ni semua memegang amanah. Allah Ta'ala amanahkan kita turun ke muka bumi sebagai khalifatullah, sebagai manusia, makhluk yang istimewa, yang sanggup memikul amanah, yang mana amanah tersebut tidak dapat dan tidak sanggup dipikul oleh lain-lain daripada makhluk. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami lentangkan akan amanah, iaitu tanggungjawab memikul tugas untuk menjalankan akan ketaatan dan perintah Allah di muka bumi, ke atas langit dan bumi, kepada bukit-bukit. Semuanya berasa berat, tak berdaya nak pikul amanah Allah ini. Dan disanggupi tugas ini oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya sebahagian daripada manusia itu adalah zalim, lagi pula jahil. Yakni orang-orang yang apabila dia diturunkan ke bumi, Allah Ta'ala bangkitkan sebagai manusia yang terpilih, makhluk yang istimewa, mereka ini tidak ingat lagi amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Beragama ni satu amanah dah. Bukan maknanya kita bila kita pegang barang orang baru amanah. Dah. Agama ni satu amanah. Orang yang beragama dia amanah. Orang yang tidak beragama tidak amanah. Masa Nabi SAW masih kecil, masih muda, belum lagi dilantik menjadi Rasul, orang gelar Nabi ni Al-Amin. Muhammad mana? Muhammad Al-Amin. Al-Amin maknanya orang percaya belaka, yang kepercayaan. Kalau tinggal piti 1000 nak pergi musafir, orang tak tinggal ke orang lain, tinggal kepada Nabi. Walaupun belum jadi Nabi. Sebab bila balik musafir, walau orang banyak lama masa sekalipun, 1000 tetap tak berubah 1000 juga. Tak kosek. Ini amanah, digelar Al-Amin. Baca ada nama apa ni? Nama Amin. Amin makna apa? Makna Amin maknanya yang kepercayaan. Muhammad Amin nama, molek lah, yang kepercayaan. Nampak? Tapi ditangkap pula kerana rasuah. Nama Muhammad Amin. Nampak mana ke dia? Kalau perempuan dia kata Aminah, perempuan yang kepercayaan. Aminah, dia ada merbutah. Aminah. Kalau laki-laki nama Amin. Nampak? Kalau perempuan Aminah, buh nama. Maknanya perempuan yang dipercayai. Molek bubuh. Nur Aminah. Nampak? Ataupun Aminatuddin.
perempuan kepercayaan agama. Macam mana? Aminah. Mana yang amanah? Nampak? Jangan buat Aminah waduk dah. Waktu balik awal. Suatu hari Nabi SAW sedang memberi ucapan kepada para sahabat. Cerita tentang amanah. Maka datang seorang badui. Seorang badawi. Jadi Nabi duduk mengajar, duduk ceramah, duduk khutbah ni, dia pergi sapuk selalu. Dia kata, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat? Bila kau kiamat? Nabi tak layan. Nabi masih memberi ucapan. Tanya pula, Nabi tak layan. Akhirnya sudah memberi ucapan, Nabi berpaling dan berkata, Aina sa'il anis sa'ah, di manakah tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Maka laki-laki Badawi ni pun dia kata, ha anaza ya Rasulullah, akulah yang tanya tadi, bila berlakunya kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, iza dhuyyatil amanah fangtaziris sa'ah, apabila disia-siakan akan amanah, maka tunggulah saat berlakunya kiamat. Bila disia-siakan akan amanah, tidak dipertanggungjawabkan akan amanah yang telah dibebankan, maka itulah tanda berlaku dekat berlakunya kiamat. Maka tanya pula Badawi ni, kaifa idha'atuha, macam mana cara mensia-siakan amanah? Maka Nabi SAW jawab dengan jelas, iza wusidal amru ila ghairi ahli, apabila telah diberikan satu tugas ataupun dipikulkan suatu amanah ataupun suatu pekerjaan kepada yang bukan daripada ahlinya, fangtaziris sa'ah, maka nantilah akan berlakunya kiamat. Jadi setengah daripada yang khianat ini, iaitulah apabila kita serahkan sesuatu pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka disitulah disia-siakan amanah. Kerana salah daripada orang yang tukang serah tadi. Apa jua bidang, kita tak boleh kita nak lantik seseorang, kita nak perintah dia, nak serah pekerjaan, nak wakilkan sesuatu perkara, dia bukan ahli di dalam bidang itu. Tak boleh. Tak. Kalau orang yang tukang seming, kita suruh ukur atap. Dia tukang seming, tak pandai atap. Tolong kau kira banyak mana kau atap, hamba nak tukar atap ni. Kiralah banyak mana. Tukang seming kata tak pandai. Kita bukan bagian atap. Bagian seming boleh Dia tu dah dia tolong mu takkan tak pandai. Aku tak kenal dah orang lain, mu seorang yang kenal bagian tukang ni, tengok juga dah. Kata tukang seming ni kata makna tak apalah, beli sikit-sikit pun dulu dah tak pandai. Nak khabar kan aku dah tahu. Beli sikit-sikit dulu, waktu tak cukup tambah pula. Dak ni bukan nak beli ni, nak tahu bilangan banyak mana, pasal JKK tanya ni. nak bagi atas, nak tahu berapa ping, nak tulis dalam barang. Tak tulis tak cok. Ada apa? Khabar 30 ping, aku rasa 30 ping. Hak 10 kaki. Lepas tu buat habis 14 ping. Lepas tu bazir. Itulah contoh. Nampak? Bukan ahli, tak jadi pekerjaan. Dia kena ahli dia. Walaupun benda tu mudah, tak usah kata benda agama, benda-benda yang besar, benda-benda yang remeh-temeh. Gunting rambut je, kita orang tak pandai, kita suruh gunting juga. Gunting rambut aku malas nak pergi kedai tu, benda berlagu orang. Tak pandai gunting anak aku pandai boleh aku perih-perih, biarlah nak suruh juga. Nak suruh juga duduk habis tubik debit bekeng jambu. Baru dia tahu.
Pasal apa? Punah jahanam, takut habis ni. Macam agak skuter jadi. Tapi nak marah pula. Dia kata sebab tu lah. Dia nak marah pula benda muak rambut aku jadi gini. Aku kata dah kudak bandar ni. Suruh juga. Pasal bukan ahli. Jadi tak payah marah bila kita telah menyerahkan satu tugas kepada orang yang tidak layak. Tak usah kata benda. Tak usah bunyi, tak usah kata apa. Pasal salah kita. Nampak? Dia tidak layak kita serah. Iza wusidal amru ila ghairi ahli. Bila diserahkan satu tugas kepada yang bukan ahlinya. Jadi kita tak nak bunyi 3% apa naik pagak no. Ya bunyi jamu bakar. Aku dah bakar. Bunyi pula dah berlebihannya kali. 3% tak. Kalau korang ada naik 2 sen je. Arok lagi. Itulah. Apa juga. Tak mandar. Kita serah juga. Walaupun orang yang tidak ahli tu dia minta sangat. Jangan beri. Dia bukan ahli nak juga. Nak juga tak jadi. Kalau tak mandar sembilan, tak boleh makan. Rosak sekor kubat. Kalau ikan kayang sekor tak apa. Kumpal sekor. Nampak? Tak boleh makan. Jadi bakar. Dia kena ahli. Tak usah kata nak jadi pemimpin. Nak jadi Tok Imam. Nak jadi apa-apa tugas-tugas yang besar. Nak jadi qadi mufti. Nak jadi hakim mahkamah syar'i. Dia kena ahli. Kalau benda remeh. Awak jambang. Kalau tak pandang kita disuruh buat. Dan 2 kali tengok. Terbalik jambang. Faham tak? Tu jambang. Sebab tu dia pegang juga. Tetapi dalam masalah yang sangat tinggi. Masalah agama. Kita kisah kepada bukan ahli. Ini fantasi di saat. Tunggulah saat kehancuran. Kita tunggu ni. Pada salah tu. Kita telah menyerahkan urusan-urusan besar. Urusan-urusan yang terkait dengan negara dan pemerintahan kepada orang-orang yang tidak amanah, orang yang bukan ahli, maka silap itulah. Maka kerosakanlah akan muncul. Bukan yang lain, bukan dimolek jadi. Rumah itu di mana amanah yang sangat penting. Dia kata keterangan hadis ini menunjukkan bahawa sifat amanah akan hilang secara ansur dari kalangan muslim. Asalnya orang Islam ni orang yang bersifat dengan amanah. Dan kita kena melazimi sifat amanah. Di antara sifat-sifat Rasul kita. Iaitulah amanah. Maknanya kepercayaan. Lawan bagi amanah ini adalah khianat. Maksud amanah ini amanah pada dunia dan akhirat. Dunia pekerjaan, perniagaan, jual beli dan seumpamanya. Amanah pada agama, tidak melakukan yang haram, tidak melakukan apa yang dilarang oleh agama. Itu amanah. Maka kita sebagai umat yang mempunyai Nabi Al-Amin yang bersifat dengan amanah, mesti juga melazimi sifat amanah. Berpuluh-puluh kali Nabi berpesan tentang kemestian dan kepentingan amanah itu ada di dalam hati tiap-tiap orang Islam. Tetapi apa yang telah dijanjikan oleh Allah adalah tetap berlaku juga. Akhirnya orang Islam sedikit demi sedikit mereka berubah daripada satu umat yang sangat amanah kepada umat yang sangat khianat. Khianat pemerintah kepada pemimpin, kepada rakyat. Rakyat khianat kepada orang atasan. Orang atasan khianat sama-sama dia. Rakyat sama-sama rakyat. Adik-beradik khianat sama adik-beradik. Pak saudara khianat sama-sama anak saudara. Ini menjadi lumrah dah. Dalam segenap hal kepercayaan, harta benda, wang, tak ada amanah. Tak ada amanah dah. Wak kerja ke apa semua ke, tak ada amanah. Kerja hak tahap tinggi, kontraktor hak juta-juta, tak amanah. Hak bawah pula kelas maknanya ringgit lembu, tak amanah. Habis. Bila lagu tu tak ada apa-apa. Jadi porak-poranda masyarakat. Sehingga sampai suatu saat nanti orang yang dianggap baik untuk menjaga amanah pun telah khianat pula.
Siapa orang yang tak menasabah, pecah amanah, pecah amanah. Orang yang patut jadi tempat bergantung masyarakat, pecah amanah. Orang nak gantung dia, tak kira lah dia ni orang duk harap sangat, pecah amanah. Tidak amanah sesama manusia, tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita adalah amanah. Harta benda amanah. Wang ringgit, pekerjaan semua amanah. Walaupun kita dah akad sumpah, saya akan menjadi orang yang amanah. Tak, tetap dah wajib amanah. Tak nanti kita bersumpah. Wajib sifat amanah ni mesti dilazimi. Kerana kalau tidak amanah, sudah tentu khianat. Satu sifat mazmumah yang sangat dicela oleh agama. Begitulah gambaran masyarakat kita hari ini. Ramai daripada kita terpedaya oleh seseorang yang pada zahir nampak boleh memikul amanah, tetapi sebenarnya ia juga telah berlaku curang. Sehingga saling tidak boleh mempercayai. Siapa dikata satu zaman nanti orang tanya kat mana dekat rumah orang baik-baik, kapun ni ada. Oh, kapun ni tak ada orang baik. Kapun orang baik dinu dengar ada seorang ujung sungai. Apa gitu akhir zaman. Nak cari orang baik payah. Nak zaman dulu nak cari orang jahat payah. Nak rumah mana ke, rumah mananya hak buat zina, tak ada. Orang kapun ni 40 tahun tak ada seorang berzina. Sebuah negeri 2-3 kali dia berlaku. Nak ni habis kapung berzina, habis kapung berjudi. Jahat berlaku. Nak cari hak baik. Barang-barang mahal dia memang jadi kau lama kau payah. Ni barang mahal dia ni. Barang murah banyak. Mata kalau hak zamruk, hak ada gerang, hak hijau tua mondek, tak ada rayok sikit, dia tak banyak. Dia sikit je. Dah kalau orang beli, kau sikit. Dah kalau hak murah, murah banyak. Berapa mata ni? Mata ni pilih 30 T 5 riyal. Pakai jual tasmin, Golkar. Hak tak ada harga. Jadi barang-barang asli semakin pudar, semakin hilang, semakin payah. Ini cerita dia. Orang yang ahli masjid dah tidak amanah. Tok Imam tu dah amanah, tak boleh percaya. Dalam Tok Imam dah. Mayang subuh-subuh hari orang lain tak bangun, dia bangun dah. Bong juga saka. Patut tak boleh ke dia, bang boleh ke dia. Patut boleh ke anak saudara ni buat guana, boleh ke dia. Tok Imam. Terbila tukar nama buku bank. Macam-macam ada. Boleh tukar nama. Nama tu namanya nama orang lain. Dia boleh buat dia tu jadi nama kedua. Dia tukar bawa eret hak sakit ni, buat pergi di bank, hak sakit ni setujulah. Dia asyuk dulu dia kata kalau dak tukar budak buang nama si pulang ni habislah kita mu gigi. Dia nak petek dah piti baru ni. Ubah nama kita lah dulu sementara ni. Lecing boleh ke dia. Nak buat apa ni? Kalau dalam bab agama, payah. Payah. Kalau bab harta lain macam. Sungguh. Ni kata berat. Kalau rosak agama, rosak. Rosak dunia, tak rosak lagi agama. Kalau agama tak canggih, habis penuh kita. Tapi kalau dunia tak canggih, boleh tahan kira lagi. Dalam suatu hadis riwayat Imam Hakim, Nabi SAW pernah bersabda, "Awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah." Awal-awal barang yang diangkat daripada manusia sifat amanah. Mula-mula sekali akad iaitu sifat amanah. Wa akhiru ma yabqa as-salah, dan akhir sekali tinggal sembahyang saja. Akhir sekali tinggal sembahyang. Wa rubba musallin la khaira fi au kama qala, dan betapa ramai orang yang sembahyang tidak ada kebaikan baginya. Maknanya amalan-amalan yang baik yang dikerjakan pada awal-awal Islam, pada zaman keagungan Islam, dia semakin hilang apabila bertukarnya zaman. Dan kita berada pada akhir zaman, zaman yang di mana mula-mula diangkat amanah, kemudian diangkat berbagai-bagai lagi benda sifat-sifat yang baik yang tak ada orang dah lagu tu. Akhirnya sekali orang mempertahankan semayang saja. Ini betul. Diangkat satu persatu. Maknanya angkat ini tidak lagi manusia melazimi sifat amanah.
Sifat-sifat yang baik. Akhirnya tahankan semayang. Bila semayang saja je. Ramailah sekarang ni hak sembahyang saja. Tapi la khaira fi, tidak ada kebaikan. Semayang tak pakai. Semayang tak jual haram. Semayang bapak nipu. Semayang bapak perokok. Semayang. Nah. Semayang belaka. Nak pergi buat maksiat, semayang. Balik buat maksiat, semayang. Nak pergi nipu orang pun semayang, berhenti tu. Dengar rambang, berhenti. Nah. Tapi la khaira fi, tidak ada kebaikan sedikit pun pada orang tersebut sekalipun sembahyang tunggang-tunggik 5 waktu. Nah, kerana sifat-sifat yang lain tidak dipedulikan. Khianat yang berlaku pada akhir zaman ini tidak lagi dilihat sebagai suatu perkara yang pelik, yang ganjil, kerana ramai orang buat. Dia kita dan ramai buat tak pelik. Gitu. Kalau dulu kau pelik lah. Kalau budak-budak puang pakai kain skirt. Ni tak pelik lah. Ayah duduk masjid, anak pakai kain skirt. Ayah AJK masjid, anak seluar ketak puang. Ayah bendahari surau, bendahari masjid, anak rambut celup pula kuning. Ayah penolong setiausaha, anak lelaki main bola luar pendek. Berat nandang tadi. Ku anfusakum ahlikum naro, kan kita seorang. Jaga anak-anak, jaga diri kamu dan anak daripada api neraka. Maknanya jangan buat perkara-perkara yang mungkar, kerana mungkar itu mengheret kepada api neraka. Kita dan anak isteri kita masing-masing jaga, tapi kita jaga diri kita saja, lupa. Gantung tasbih dalam kereta berayung, bang reba boleh ada 8.5%, 12% pinjam riba. Berayung ni bukan plastik, kayu pokak. Kalau orang-orang berok malam celup dalam air, baik. Hebat ni. Tapi nak kan gantung saja tasbih sebagai rupa kereta orang Islam. Malam tu tidak boleh, tak boleh dia tasbih. Pas salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, bus mau. Ini gantung tasbih dia ikut orang. Jadi trend. Tulis di belakang ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, stiker belakang kereta. Tak semayang bus saja. Dia tengok comel, polis dia bus belakang. Semayang bodoh. Nak guna ke dia. Allahu Rabbi. Jadi banyaklah di dalam Al-Quran menceritakan bahawanya kita ini mesti menunaikan akan amanah. Amanah dia ada ahli dia. Amanah ada orang yang berhak dengan dia. Tunaikan amanah. Pada segenap pekerjaan kehidupan kita. Ya ayyuhallazi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kata Allah. Hendaklah sesungguhnya Allah memerintahkan akan kamu an tu'addul amanati, bahawa kamu tunaikan akan amanah ila ahliha, kepada ahlinya. Di antaranya kalau hak orang lah. Hak orang. Tak bayar dah, kata bayar dah. Tak bayar lagi, kata bayar dah. Bayar dah, kata tak bayar lagi. Ini dah amanah belakang ni. Toki dia tahu dah toki dia buat wakaf. Wakaf lah orang Terengganu panggil. Tanah surat ni wakaf dah. Tapi dah tak ada surat. Tak. Jual. Ini tidak amanah. Habis putu khairat orang tu dalam kubur. Tak. Dia jual lah ni. Anak cucu jangan main. Anak cucu macam promeh muka. Tak pernah ikut semayang. Jual. Dia tahu dah toki dia tu. Wakaf. Cuma wakaf mulu. Tanah ni wakaf, surat ni wakaf, boleh jual. Tak ada apa-apa je. Tak ada apa-apa. Pasal ni dunia mengatasi segala-galanya. Begitulah gambaran masyarakat kita hari ini. Ramai daripada kita terpedaya oleh seseorang yang pada zahirnya nampak boleh memikul amanah, tetapi sebenarnya ia juga telah berlaku curang. Jadi sehingga pada akhir zaman ni kita siapa tak boleh nak sangka baik kepada orang. Kerana banyaknya berlaku jinayah, khianat seperti ini. Hak comel-comel, lawa-lawa orang, tipu orang. Kalau dulu nipu orang,
Kalau penyamun dulu duk. Kalau perokok duk sepanan jahanam muka. Lah ni comel nipu orang. Dulu Allah pakai kulit sebelah ni tutup mata. Pakai kaisang gitu kalau orang jahat. Golok serta belakang, lari ayam duduk pinggang. Muka uduh pada yaping. Lah ni comel ni orang-orang jahat-jahat. Comel. Orang buat derhaka, orang buat jinayah. Lawa-lawa. Tengok kena takak bagi mahkamah. Heret di polis. Lawa-lawa dengan pakai kok. Pakai kok ni kena gari. Nak. Dia orang kata dia memang bagus. Dia memang baik. Memang dipercayai. Nak. Ni orang tak percaya ni. Orang cakap Hak baik miskin. Orang tak cakap. Walaupun jujur. Orang tak percaya ke dia. Orang percaya ni. Pakai baju kupo. Nektar apa semua. Naik masjid. Bapak nipu. 2-30 ribu seorang dia tipu. Kau boleh ada. Pasal apa? Pasal manusia terpedaya dengan kecantikan zahir saja. Jangan. Dan ni tak boleh tau. Tak? Dulu sungguh kalau pakai kok, pakai tar memang beribu gaji. Tak? Berebut orang buat. Orang buat natu. Dan ni pakai tar di awal. Silat-silat hari bulan. Direct selling. Jual jam gitu. Ingat ke pegawai besar? Tak? Jalan kaki. Pakai tar ni. Jangan kita derah terpedaya. Bukan saja pegawai kerajaan sekarang ini. Rakyat sesama sendiri pun tidak amanah. Jerang dengan jerang. Suruh pegang anak kucing nak pergi jalan. Masuk dalam rumah jerang. Ambil barang apa semua. Ambil piti. Jerang percaya ke dia? Nak? Ni. Adik-beradik tipu. Adik-beradik. Dah ada biasa dah rumah abang, rumah kakak. Masuk tubik. Nampak 100 ya. Tek 50. Adik-beradik. Tidak amanah. Pekerja pun tidak amanah. Jadi kita ni tak makan gaji tak apa, berasa seolah-olah tidak berlaku jenayah cah amanah. Tak. Kita ingat tiap-tiap dasar kita ni adalah nikmat Allah Taala berlaku. Tangan kita, kaki kita, telinga kita, hidung kita, semua ini anggota kita adalah kurnia daripada Allah dan amanah Allah. Allah Taala amanahkan kita ni, tangan kita ini untuk berbuat kebajikan, kaki amanahnya supaya berjalan ke masjid bagi dengar. Maka kita tunaikan amanah. Kerana tiap-tiap kita ini akan ditanya. Adakah kita telah menunaikan amanah pendengaran, penglihatan kita, hati kita? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kamu, akal kamu, semuanya pasti akan ditanya satu persatu pada hari mahsyar nanti. Berat. Tidak akan gaji dah. Ingat ke dah pecah mana? Kena tanya juga. Mu dengar benda telingamu aku yang mau 60 tahun. Dengar orang ngajar. Betul malaikat? Dia dengar orang ngajar. Betul. Lama mana? 3 tahun. Dah baki umur 57 tahun. Kat wayang kulit Pak Doga. Balik awal. Balik. Timbang mana berat. Mata aku beri tujuan untuk apa? Untuk melihat cakrawala. Tanda kebesaran ciptaan Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Mata awak tengok. Perkara benda-benda jalan. Dapat pergi ke surau, ke masjid. Kaki berjalan ke tempat yang disuruh oleh Allah. Jawab lagu mana? Mata kita ni amanah. Seolah-olah filem yang orang beri kepada kita. Mata ni telinga macam ke kaset orang beri kepada kita. Mungkin takak banyak-banyak mana mu nak pergi recording, mu pergi record ni telinga. Lepas tu dipasang balik di hari kiamat nanti. Sudah kerja kita. Kita kerja dengan satu orang. Dia kata awak pergi bawa kaset ni, pergi takak orang ngajar apa semua. Bawa ni, saya beri ni 200 keping ni. Orang ni mula jabat. Dia tak takak orang ngajar. Dia pergi dengar orang nyanyi, dia tik. Dia dengar orang tengok orang joget, dia pukul gambar. Tak? Lepas tu hari ke bos jabat pula. Tengok bersing. Kena buang kerja. Dia kata, bengong punya kerja. Orang suruh takak Melayu, takak Melayu. Telinga kita gitu kok. Telinga Tuhan cipta supaya dengar orang ngajar. Dengar ayat Quran. Dengar kebesaran Allah SWT. Mata supaya lihat apa yang diredai oleh Allah. Tak? Dah kita pergi pukul benda lain. Mata ni, dia tengok benda lain.
Dah kita kata tengok orang alim lah mana tengok baru ada 3 tahun, 4 tahun tengok. Dah berpuluh-puluh tahun umur tengok TV ya. Jawab kita. Dah mana tengok TV? Tengok TV dah lama dah 60 tahun. Dah tengok muka orang alim ada 3 bulan. Berat menang itu. Ha tu kata. Timbang lah mana berat. 60 lawan 3. Orang ni seri ke benda? Alah lah pada 60 lawan 3. Tak? Kan dia timbang mana berat? Kau sikit besar mana pun kebaikan dia. Atas nimbang. Tak? Atas neraca. Kau jahat walaupun sikit ubuh kau. Lepas tu timbang mana banyak. Mana berat? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang beramal walaupun sebesar zarrah, semut yang kecil, ada atas timbangan. Yarah mana dia akan lihat, tidak disia-siakan. Ada. Wah, begitu juga dengan kejahatan. Jadi kita akan ditanya, mu tengok benda aku buaya umur mu 70 tahun, 80 tahun. Mu telinga mu dengar benda 60 tahun, 70 tahun. Dia jawab. Kaki buat pergi ke mana? Melangkah ke mana? Kita jawab kaki buat pergi tengok bola dia 40 tahun. Painan dah kau 18 kali. Jawab habis. Kalau kaki dia sentiasa ke masjid, sedap. Seronok. Kawan-kawan dia pun akan gembira. Kawan aku ni, anak beranak aku ni, dia hari akhirat. Orang pakat bangga dengan kita. Kalau hak bahan lara, orang tak mengaku lalu. Ngata ni bukan anak beranak aku ni, jauh ni. Tak nak kena dengan aku. Macam atas dunia kan, kalau orang basak siapa nak mengaku hari? Padahal anak dara. Kata anak dara bukan anak dara mu tu. Agak ke? Ya. Dia ada bau-bau bacang itu lah. Padahal anak dara. Kalau ekskul 13 pupu, dia kata sepupu. Sepupu itu tau. Dah pupu mu, luli aku. Jadi bila tidak amanah sekarang inilah, bila jadi porak-poranda, macam-macam bala Allah Ta'ala turun dengan sebab masing-masing tidak mengikut amanah. Macam-macam bala dia. Dadah puluh tahun dah habis. Dadah saja dah habis. Daripada zaman heroin tambah morfin, candu habis. Ni macam-macam pula, macam-macam nama ada. Kokain ada, apa dia lagi? Sabu ada. Mak sabu ada kok. Makin tambah, kurang dah. Ini bala Allah. Pasal apa? Masing-masing tidak amanah. Anak tidak tunai amanah kepada ayah, ayah tidak tunai amanah kepada anak. Isteri dengan suami, suami dengan isteri. Masing-masing tidak amanah. Cikgu dengan anak murid. Cikgu, rogo anak murid. Dah cakap tak apa? Dah amanah dah. Cikgu boleh rogo anak murid. Kamu kalau kata nak atur tak? Tak percaya dah ni. Tak. Ulama tidak amanah, jadi habis hukum hakam selerak tabuk habis. Lagi besar orang tu di sisi agama, kepentingannya bila pecah amanah lagi rosak masyarakat. Bila ulama tak amanah, habis. Ulama tak amanah. Ulama ni dia kena memberitahu kepada orang dan diri dia kena amal tu. Jangan bini orang suruh tutup kepala, bini dia pada jaga. Dia baca ayat riba, dia faham. Riba. Tidak amanah. Dia khabar mana kelebihan akhirat mengatasi kehidupan di dunia ini. Dunia ni barang tak kekal, dia tewas dengan dunia. Dia tidak amanah. Dia hanya pandai suruh korang. Hak dia tidak larang diri dia. Ripung harta siapa beribu-ribu, berjuta-juta, dia seorang ulama. Dia tidak amanah dengan diri dia dah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Adakah kamu hai ulama-ulama, kamu hanya menyuruh orang-orang manusia, orang kampung masyarakat saja berbuat baik, tetapi kamu lupa diri-diri kamu. Mu baca kitab. Itu berat. Tempat yang sepatutnya menjadi teduhan kepada masyarakat, ulama-ulama, bapak-bapak alim, mereka ni rebah habis dah. Dah boleh orang nak tupang berpayung. Dia kejar dunia, hak bawah ni kejar dunia dah. Hak dah erti agama ni. Dia hak pandai tafsir, pandai hadis, kejar ke dunia juga. Habis. Punah jahanam habis. Sebab itulah macam-macam masalah sosial kita tengok sekarang ni berlaku, tidak ada obat. Kau paruk ada. Kau lama kau paruk. Kau lama kau punah. Ada kemolek ada. Ni barang lama payahlah nak beki.
Sebab tu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang amanah, orang yang pegang dengan janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Allah Ta'ala puji orang-orang yang atas amanah, kepada amanah-amanah mereka itu mereka berpegang teguh dengan janji dan menunaikan amanah ni lah. Orang yang ra'i memeliharakan akan amanah. Ini setengah daripada yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seorang yang amanah, anak-anak kita ni kita kena perhati. Cepat dia berkawang di mana-mana, jangan lock gitu. Buka guk macam buka guk kambing. Lagi. Tang balik deh. Cik Bing balik. Faham? Anak kita kan, dia akan ditanya di hari akhirat nanti. Tak? Wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati, tiap-tiap orang yang ada anak dia akan ditanya daripada anak-anak ni. Kita boleh jawab tak? Anakmu guana hak tu, hak sulung. Dah. Memberi dak agama, mengajar dak akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita nak jawab guana. Tu hak sulung. Mengajar dak hukum halal dan haram. Benda hukum syarak, benda yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasul, benda mana, benda sunat, benda wajib, benda rukun. Sudah kerja kita. Kita telah pecah amanah kepada Allah. Anak-anak kita telah kita persiakan. Idza dhiya'atil amanah, bila disia-siakan amanah. Amanah benda yang sangat luas. Termasuk juga anak-anak kita sendiri. Janganlah anak-anak dia ni. Kena kawal betul-betul. Dah. Ni lo balik asal suruh balik. Suruh balik. Memang budak tu balik. Kata nak tidur tepi jalan. Baliklah. Tapi cepat dia kawang, penuh jahanam. Jadi rosak habis. Dengan sebab kawang ni kalau kita tak jaga, rosak anak. Kita beli dari kecil. Bang telinga kanan, komak telinga kiri, belah mulut pulak. Tak, ada kema, cari kema. Selawat pulak, marhabah, cukup pala, menyok pala-pala. Bila besar, dah ikut Rasul. Ikut Ronaldo. Bunuh jahanam. Kalau bandek sama anak. Anak boleh lo bandek naik motor berang. Ayah risau kan. Pasal apa? Pasal ni begini. Macam ke lembu kambing beli anak. Ini tak ada hak, tak ada hukum, tak ada agama. Yang pestahak cukup makan anak-anak. Boleh ada sekolah, ada tuition. Sihat, kalau sakit bagi klinik. Raya beli baju. Ramai beli anak gitu. Kita ingat kita jadi ayah yang berjaya gitu. Tak. Kita pastikan dia menjadi anak yang soleh. Hak tu baru betul. Bukan alim, tak alim nak beranak, tapi soleh. Yang baik beragama. Tak syarat kena jadi ustaz anak-anak. Biar ada sepadang agama. Biarlah nak jadi engineer, nak jadi apa pun. Tetapi seorang engineer yang beragama. Kerana beragama itu kita mesti ditanya daripada Allah. Kenapa anak kamu tidak beragama? Berat itu. Nak suruh anak jadi doktor, tak apa. Doktor yang patuh pada ajaran Islam. Tak masalah. Ni tak wihak dunia saja. Kerja juga. Dah besar tua kereta baru nak suruh mengaji. Masa kecil dah ajar mengaji. Masa kecil dah. Masa kecil ni kalau belajar benda hak jahat mudah lekat. Hak baik pun mudah lekat. Al-ilmu fi sighar kan naqshi fil hajar. Pengetahuan pada masa masih kecil seperti pahat di atas batu. Pahat atas batu payah tangga. Batu budak-budak dia mudah ngikut. Budak-budak mudah ngikut. Ni tua dah. Dah ada cang sekolah. Kena buang sekolah. 3 buah sekolah tak terima. Atau pondok. Atau pondok. Lecing ni bahang. Kasut pondok. Tok guru selas pinggang. Nyewak lari habis hari tu. Dah tak ada cang. Merapok habis bagi pondok. Dia ingat pusat pemulihan dada apa pondok. Yok tu pergi pondok ni duduk pondok 3 tahun pondok tu. Dah IQ bengong-bengong baru nak tahu ngaji agama. Cerdik-cerdik je. Kau pondok ni pondok lain. Kita akan ditanya, dosa dah tu kita mempersia-siakan anak isteri itu satu dosa. Walaupun kecil tapi mudarat kepada kita. Lebih kita bimbangkan dosa kecil yang kita buat daripada dosa besar orang lain buat. Orang lain buat dosa besar betul dah. Satu kemungkaran. Tetapi mudaratnya tidak sama seperti mana dosa kita sendiri. Walaupun kecil. Apatah lagi kalau kita mengerjakan dosa yang besar. Setengah daripada dosa besar orang yang tidak amanah bela anak isteri.
Anak sendiri tidak diberikan pada pendidikan agama. Tidak dididik secara Islam. Tak boleh. Mendidik secara Islam bukan satu pilihan. Bukan. Dia bukan mata pelajaran pilihan macam SPM apa semua boleh pilih. Tak. Ini satu kewajipan. Barang siapa yang tidak beri agama anak sendiri dia akan menjawab di hadapan Allah kerana membiarkan anaknya sesat. Isterinya sesat. Kerana bila tidak ikut jalan agama sudah tentu sesat. Gitu dia. Nah. Kafa bil mar'i kata Rasulullah sallam isma an yudayya man yakutu atau kama qala. Cukup dah seorang suami itu membawa dosa yang begitu banyak dengan disia-siakan orang yang di bawah nafkah ni. Adalah. Dah kita pandawi nasi aja wi berah. Topek wi berah anak dia. Nah. Cina kedai basikal awak balik nasi kan tau. Nah, kalau kata anak-anak kita sakit bagi klinik, keling bagi, keling nak 3 langit tak dari. Nah, Hindu pariah bagi ke anak dia kalau sakit. Dah benda beza? Tak ada beza. Elek tak ada beza. Sama macam Hindu keling kita. Yang membezakan seorang bapa yang Islam dia akan beri pelajaran agama sungguh-sungguh kepada anak. Nah, itu beza dia. Keling dia ajar anak dia ma'rifatullah. Dia ajar tak? Tak. Dah kita tak ajar. Kalau kita ajar baru beza dengan keling. Nah. Cina kedai basikal. Ada dia ajar anak dia ngaji Quran, biar pandai apa semua. Ada. Dan anak kita tak ajar kau. Nah. Sama seri dengan anak Cina kedai basikal. Gitu saja. Tapi tak sedar gitu. Nah. Tak sedar. Balasannya kepada kita lagi. Anak kita nak buat benda, kita duduk atas tika, mati dah. Nak buat benda, panggil orang cari Tok Imam. Tak reti nak buat. Anak 7-8 ekor tak reti nak buat. Dah ayah mati nak buat kau ni. Buat kan orang kata tutup mata gitu lah. Tutup mata. Lepas tu lah, mulut-mulut berhong. Orang suruh jeruk atas dagu, jeruk tak tekak. Jelai ayah. Tak? Tengok. Kita tengok apa bekas atas tekak ni. Orang atas dagu ni biar lebar sikit. Nah, biar lebar kain tu terik ada katas ikat tani. Dia bahan tani atas tekak. Tengok banyak lah dia keke. Madang ni muka. Nampak? Pasal apa? Pasal kita yang latih dia jadi jahiliah. Kita bukan latih. Nah, berapa anak kita tak pandai agama? Pasal kita tak asuh. Itu dia jawapan dia. Dia dari kecil. Tak cari kita atau anak kita masih kecil. Dia sekolah Cina. Dia pandai bilang Cina. Pandai. Pasal apa? Pasal kita atau sekolah Cina. Dia boleh bilang cik cik pik cik nak kok lah. Pandai lah. Kita atau anak kita sekolah Arab. Mesti dia pandai bilang. Tak boleh bilang lepas 30, lepas 10. Pasal kita yang atau ke budak tulis sendiri. Daftar pun masa jam 1. Dia daftar sendiri, ambil surat beranak sendiri. Dia photostat sendiri, ambil PT sendiri. Dia masuk sekolah sendiri. Tak ada. Wali dia tukang pilih. Kita yang akan dipertanggungjawab, akan kena soal balik pada hari kiamat. Kerana kita yang akan menentukan. Fa'abawahu yahawidani au yunassirani au yumajjisani. Sama-sama dah sebut. Katanya Rasulullah SAW, mu ayah dia lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasara atau Majusi. Bukan budak tahu apa cek itu. Ikut kita atau. Di atas sekolah Arab cakap Arab, atas sekolah Tamil cakap Tamil. Atas sekolah Mandarin cakap Mandarin. Sungguh atas kita. Sebab tu kita dia akan menjawab segala soalan pada hari kiamat nanti. Tentang anak-anak. Tentang adik-beradik kita tak kena tanya. Manakala adik-beradik kita susah, kita senang, kita tak batu, baru kena tanya. Dah. Anak isteri dia dipanggil orang yang bawah tanggungan kita. Kita kena tanya satu persatu. Nah, kita anggap lepas jawab tak? Betul semula kalau ada berasa tak kena kita buat taubat kepada Allah, istighfar. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kita yang telah lalu kerana kita tidak menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita oleh Allah. Taubat. Nah. Anak yatim satu amanah dalam masyarakat. Anak yatim. Ayah dia tak ada, mak dia tak ada. Nah, cek dah, bukan besar, rakyat yatim tu tua dah. Cek. Ini satu amanah, maka
orang yang tidak memberi layanan sebagaimana yang dituntut oleh agama, maka dia telah mensia-siakan satu amanah. Itu dalam bidang kuasa masyarakat. Bukan dalam rumah kita, di luar daripada rumah kita. Tapi kita sebagai penduduk kampung, dia ni anak yatim, kita pula akan ditanya. Kenapa dia anak yatim ada dalam kampung mu, dia susah, mu senang dia mari, dia dalam keadaan susah. Dia nak jawab lagu mana? Satu amanah. Pasal apa? Pasal penjaga dia telah tak ada. Penjaga dia mati. Ayah dia mati. Sebab tu dia berat sikit. Bila tak ada ayah macam hilang punca pendapatan. Susah. Tinggal ibu tunggal. Dah buat ceton ibu tunggal. Tak? Sehingga Nabi pernah berkata, man wada'a yadahu ala ra'si yatim rahmatan. Nampak? Kataballahu lahu bikullin masat yadahu alaihi hasanatan au kama qala. Barang siapa yang meletakkan tapak tangan ke atas kepala anak yatim. Letak satu. Kerana kasihan kepada anak yatim. Ambil tapak tangan buah kepala anak yatim. Rahmah kerana kasihan. Sayang ke dia. Padahal bukan anak kita. Fikirkan anak kita ada ayah. Dia tak ada ayah. Siang ke dia. Tak tangan lagu tu. Sapu ke. Maka Allah Ta'ala akan tulis pahala baginya 9 rambut. Bikulli sya'ratin masat yadahu alaiha. Tiap-tiap rambut yang tapak tangannya lalu ke atas rambut. Katakan tangan kita masa kita letak tu kena atas 1000 orang rambut. 1000 kebajikan dapat. Hebat ni. Tapi kita dah apa benda gini. Mereka anak yatim. Mu ayahmu mati dah mai sini tak? Mu itu ayahmu ada boleh ni ayahmu tak mai sini. Khapung sedih. Khapung dah lu anak yatim. Becu kawan tu kepala. Orang suruh sapu. Bahasa jahat tak juga haruh. Boleh ni khapuk bala anak yatim. Yang bala dendam itu ngapa kepok kaya. Ayah tak ada mari sini. Rapuhnya bunyi khapung bunyi. Nampak tuan ni gini. Jadi yang ada kita tengok sekarang ni masyarakat dalam keadaan porak-poranda. Dasar kata satu keluarga yang besar iaitu negara, keluarga yang kecil dalam rumah. Anak dengan ayah, anak dengan bini dengan anak dengan macam-macam. Tak. Anak panggil ayah, panggil nama lah ni. Tak ada amanah langsung, panggil nama. Tak. Ayah nama Dalah. Dalah. Orang panggil. Panggil nama. Nampak, dia nak suruh nak panggil ayah dia. Dia. Panggil nama. Tak panggil ayah. Tak ada. Bunuh jana ambil. Satu institusi keluargaan Islam yang hanya tinggal angan-angannya saja. Tak ada. Kata ahli keluargaku, syurgaku tak ada. Ahlu baiti jannati tak ada. Adik-beradik, ketik piti, curi, piti ayah piti, curi piti anak. Anak curi piti ayah. Beribu bahan motor RZ. Menenung ayah. Cari juga kalau lembu faham lembu sakit. Anak dia pergi jual. Mak pergi jual tu, kata ayah suruh jual juga kata. Jual faham motor sih. Ayah faham piti anak. Wacong celeng anak. Dia kok. Dan anak dia boleh raya piti raya banyak. Tak, dia tengoklah anak dia 200 lebih boleh. Dah budak-budak aman bilang mau. Tak, balik jalan raya bilang, balik bilang. Ayah kali dah 200 lebih jaga kamu. Dah ayah dah buat cetong. Waisan tahun tu tak boleh. Anak di sekolah cocok ni tabung kok bah. Wajib ganti tu. Kok anak. Kena ganti. Dah kalau anak tu halal tak boleh, tidak balik lagi. Kalau balik boleh halal. Keizinan halal dia tak sah, tidak balik lagi. Kena ganti. Ada anak faham piti anak. Bini faham piti laki. Habis curi dalam rumah. Cuk laki pergi mandi siap. Lopang bagi curi. Pergi mandi siap. 30 40 kali ambil. Tidak khabar ke laki dia. Laki tu pergi pergi jalan, pergi makan pulut. Gagal tak ada kapeng. Tu dah kerja dah, tu dah kerja. Jangan main. Orang puas tak agama akan ambil gitu. Kena khabar walau laki kita pun kena khabar. Tengok jadi masalah. Ni makan pulut. Dua tuang rumah makan pulut tak gerak depan pagar gitu. Lihat. Siara dia dah. Nak tunggu pergi kecing tak kecing.
Nak main lewat depan pagar, nak tembok ke belakang pagar, kawat. Sudah kerja. Nak gue ni dah lah. Isteri punya pasal. Lah kupas tisu lipat. Nah, tapi tak apalah darurah. Darurah tak apa. Darurah boleh buat lagu tu. Kalau salah saja tak boleh. Kau beri anak mata punya. Natang salah saja. Makan daging banyak gitu. Jadi boleh kalau keadaan gitu, lipat kemas-kemas, nyek-nyek sikit atas meja, jangan bagi nampak. Nah? Salam dengan dia. Tapi jangan salam kita seorang, nampak dia lama dia cerik balik awal. Buat gitu Allah tisu bang dah. Jadi kita buat hati masa ramai. Kita tengok orang salam 2-3 keping dah ada tangan takkan dah ramai dah nak pula kecek. Dia ambil kita pun piak buat tisu. Sekarang dia bilang tengah malam mampu mu. Tapi sana lah masalah pasal bini. Enggak mengetik. Tak boleh. Dia tidak amanah. Dia tunggu suami ada sama, tunggu masih mandi, masih tidur. Dia ngakak. Minta dah dulu. Curi pula 10. Dah kena pergi isi minyak. Suami pun ambil kereta isi minyak. Minyak 30. Tak mulut. Tengok 2% ada. Sudah kerja. Dia ambil dah kabak. Basuh kereta kawan tu. Tak balik lagi. Nak kata 30 ya. Nak balik ambil rumah kau tak percaya. Malaikat suami kita ni kedekut boleh curi. Minta beli bedak, beli bedak, beli tepung, beli susu, beli apa, beli gula tak beri. Tak. Duduk minum kedai kopi apa semua dia pitih. Minta tak beri. Benda keperluan rumah dia boleh curi kat tu. Dengar hutang apa mari ni. Ingat dah? Boleh ketek. Orang bawa bini balik hari ni balik awal. Mana? Boleh ambil dak berdosa. Ini ulama-ulama sebut belaka dalam kitab-kitab fiqh. Curi piti suami yang kita minta dah, dia tak memberi. Tapi ingatlah kalau susu 30, ambil 50 balik 20. Jangan dibahas selipar pula 20. Dia gitu. Maknanya agama dan keimanan itu satu perkara yang menjamin seseorang itu dengan amanah. Itulah keimanan itu penting. Bila keimanan kita teguh, tauhid kita kemah, maka hukum akan kita patuh walaupun tak ada orang. Bila iman tu tak kuat, ada orang aja kita tak buat. Tak ada orang, buat selalu. Masing-masing kita ingat amanah kita, kita dengan Allah, kita dengan keluarga, kita dengan ayah, dengan orang tua, dengan adik-beradik, semuanya ada amanah. Dengan tugas, dengan kerja, dengan jabatan, semuanya ada amanah. Kalau masing-masing ingat bahawa mereka ini pasti akan ditanya daripada segala yang telah diamanahkan kepada kita, tidak ada kesusahan kepada kita untuk menjawab satu persatu apa yang ditanya tentang amanah kepada kita pada hari kiamat nanti. Itu kena jaga. Hadis yang ke-13, orang yang baik berkurangan sedang yang jahat bertambah banyak. Seperti kat tu wallahu alam. Ada soalan banyak ni. Apakah yang dimaksudkan dengan sembahyang daim yang sebenar? Apa hukumnya menggantung gambar-gambar ulama di rumah? Ini panjangnya. Apakah merokok itu haram? Ada setengah pendapat mengatakan makruh dan setengah pendapat boleh mengatakan haram. Bolehkah memberi sedikit penjelasan? Dalam bab jimat ke atas diri kita yang sah sebagai suami, kita boleh melakukan apa saja berbagai cara masa berjimat kecuali duburnya. Saran saya, ustaz, boleh kasih suami. Ni juga ni. Mana pula ni? Jadi soalan ni tentang oral sex. Yang ketiga, wang atau harta anak yatim boleh tak dibuat atau digunakan untuk mengadakan majlis tahlil? Saya bekerja di sebuah shift. Kerja saya hanya standby mencari kerosakan. Mencari aku jangan buat rosak. Jika tiada kerja khususnya pada waktu malam, saya dan kumpulan saya bermain 400 sejenis daun teruk. Bagus. Niat saya untuk mengisi masa lapang dan berhibur saja. Tapi tak, kadang-kadang kami bermain 2 jam je. Dan kadang-kadang sampai ke pagi subuh. Soalan saya, apakah hukum perbuatan saya itu? Hasil wang gaji saya dapat, adakah haram untuk diberi makan pada anak-anak dan isteri? Dengan perbuatan saya itu juga boleh tak saya menjadi imam membawa makmum untuk sembahyang di tempat kerja? Baik.
Apa yang dimaksudkan dengan sembahyang daim? Daim ni firman Allah Taala, daimun. Mereka itu atas sembahyang mereka itu daimun. Hak sama orang ingat daim, kau tak tanya sini. Daim ni pokok ayah ping yang ngaji ni. Solat daim ni. Jadi orang-orang kampung ni banyak dah hak terpedaya dia panggil solat daim. Solat daim ni dia katalah tak ada rakaat, tak ada sujud, tak ada berdiri macam kita, tapi solat dalam hati. Nampak? Sebab tidak boleh nak jadi daimun, sentiasa kekal. Mana kekal? Dia kata 24 jam semayang. 24 jam semayang mana boleh rakaat sujud? Maknanya semayang daimun, nampak? Semayang daimun ini maknanya semayang orang dengan menggunakan hati saja. Ni ajaran sesat. Maksud ayat ini orang-orang yang kekal jaga 5 waktu semayang, walaupun dalam waktu rajin, dalam waktu malam, tak tinggal, tak culah. Tidak jadi 5 turun jadi 4, tai rajin 5, tai ada mesyuarat hingga 3, bukanlah begitu. Yang sebenarnya. Jangan kita percaya maksud solat daim iaitu solat dalam hati saja, semayang niat, kerana dia kata daim sentiasa kekal 24 jam semayang, tak boleh nak buat rakaat sujud, hati semayang, bukan. Tapi maksudnya daimun di sini orang-orang yang mereka itu kekal mengerjakan solat 5 waktu sehari, tidak malas, tidak mengurangkan sedikit pun daripada 5. Itu yang telah diiktifakkan oleh ulama-ulama tafsir. Apa hukumnya menggantung gambar-gambar ulama di rumah? Masalah gantung gambar-gambar yang bernyaut. Ada berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Ada yang kata gambar sekerak boleh, gambar tak sekerak, gambar penuh tak boleh. Tak. Tapi kalau patung tak boleh lah. Patung dia bukan gambar, dia berbayang tu. Yang berlaku khilaf ni pada masalah gambar. Jumhur ulama mengatakan bahawa gambar manusia yang sekerak pun adalah haram. Dan sebahagian kecil di kalangan mereka ada yang mengatakan harus digantungkan gambar yang sekerak, yang kalau diberikan roh takdir kata tidak hidup. Muka saja sekat dada, mana hidup lagu tu. Dan pada kemudian gambar-gambar ulama pula. Di dalam kitab tafsir Rawa'iul Bayan ada menyebut sebahagian daripada ulama yang berkata harus menggantung gambar-gambar yang ada maslahat pada agama. Maka di antara maslahahnya dia kata adalah gambar-gambar orang alim. Ni yang kita dengar lah. Tafsiran dia. Huraian daripada guru kita. Kitab tafsir Rawa'iul Bayan. Karangan Syekh Ali As-Sabuni. Dalam membacakan kitab ini, guru kita kata di antara maslahat itu iaitulah gambar ulama-ulama pemimpin umat Islam. Maka dibenarkan. Nampak? Tetapi janganlah letak sekira-kira sampai macam kita letak gambar, maknanya macam orang kafir letak gambar Tuhan-Tuhan dia, jangan. Jangan sampai lagu tu. Seolah-olah kita puja dia pula. Setakat nak letak tu letaklah. Jangan sampai hak beradong sangat macam orang kafir dia letak gambar, letak pekong dia beradong dalam rumah. Dia jangan lagu tu. Kalau tak mau letak pun tak apa. Kerana ada khilaf. Kerana ada juga ulama mengatakan walau gambar yang maslahat agama pun dalam rumah tak boleh. Kerana hadis-hadis yang banyak datang, di antaranya innal malaikata la tadkhulu baitan fihi junubun wala kalbun wala apa benda ni suwarun au kama qala. Sesungguhnya malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada di dalamnya orang junub, dan ada anjing, dan ada apa benda ni gambar. Ada gambar, ada patung. Ni daripada hadis-hadis seperti inilah maka ulama-ulama melarang digantungkan gambar. Kalau letak atas latar, letak atas meja, tidak gantung, tidak dibuat sebagai perhiasan, maka dibenarkan oleh ulama-ulama. Jadi dalam masalah soalan ini, gambar-gambar ulama ada khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan boleh. Jadi orang nak beramal boleh taklidlah. Lalu gambar kita tu buanglah, tu bukan gambar ulama maslahat. Dia gambar-gambar sanding. Khitmu muka-muka. Kalau lawa dah apa kau. Buang gambar sanding. Tok Iman dah duduk gambar sanding di rumah. 3-4 keping gantung. Misal macam nyakut baju. Taruh di rumah. Bukan ada masalah agama. Gambar Kaabah, gambar masjid, gambar ulama boleh tahan kira. Ada orang kata boleh. Habis. Sejam dah. Dah lagi sikit
Hukum merokok itu haram. Apakah merokok itu haram? Dia dua pendapat. Dia ada 5 pendapat. Kalau kita tengok setengah-setengah kitab fiqh. Tapi yang masyhur sekarang ni ada 2 pendapat. Iaitu yang pertama haram, yang kedua ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan haram pun betul juga, kerana dia membazirkan harta. Dan pula mendatangkan keburukan pada kesihatan. Yang mengatakan makruh kerana membusukkan bau mulut. Dan kalau kita perhatilah pada fatwa-fatwa terkini, kebanyakannya mengatakan haram. Tetapi ada sebahagiannya masih kekal dengan makruh selagi tidak menyebabkan mudarat. Kalau isyak jadi batuk lepung-lepung, jadi haram dah. Kalau setakat busuk mulut saja, tidak mudarat, tidak membawa dalam jangka pendek jadi sakit, makruh. Kita tengok dalam website terbaru ini, fatwa Syekh Muhammad Saleh, fatwa Muhammad Jabrin dan seumpamanya, mereka ini berkisar pada 2 pendapat ini. Kalau fatwa itu daripada Saudi Arabia, kebanyakannya cenderung kepada pendapat yang haram. Kalau fatwa daripada sebelah Yamani, sebelah Mesir, ada terbagi kepada 2 pendapat. Tapi ni 2 lah yang terkenal, makruh dan haram. Kemudian soalan tentang apa benda ni, oral sex ni. Tahu? Oral sex. Tahu tak Ayah Haji? Dah tahu sudah lah. Tanya belaka. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Kerana yang haram dengan ittifaq iaitu dubur. Yang lain daripada itu diharuskan. Tapi sebahagian ulama mengatakan haram menggunakan mulut, kerana mulut ini adalah anggota yang sangat mulia. Kerana berdalil dengan banyak hadis. Di antara Nabi SAW pernah berpesan kepada kita, tahiru afwahakum fa innaha masalikul Quran. Bersihkan mulut-mulut kamu, kerana mulut-mulut kamu itu adalah jalan Al-Quran. Nak sebut ayat Quran, nak sebut hadis, nak sebut perkataan baik, maka tidak yaliku bihi, tidak layak dengannya dengan keadaan seperti itu. Kita nak letakkan benda-benda yang diluati oleh syarak buh dalam mulut dan pulak. Dia begitu. Tapi ada berlaku khilaf juga di kalangan ulama. Kerana dikatakan nisa'akum harsul lakum. Isteri kamu adalah tanah-tanah kebun bagi kamu. Faktu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah kebun kamu ke mana pun yang mu suka. Lain daripada hak Tuhan tak benar sudah, iaitu dubur. Maka daripada ini dia kata boleh. Syaratnya jangan ada najis. Ada najis haram, sengaja melumuri mulut dengan najis. Betul juga kalau orang kira gitu. Betul juga. Isteri kita ni ladang kita. Kok anda nak buat guna-guna pun. Lain pada hak larang sudah. Satu dengan nas, satu dubur tu nas. Hak ni tidak nas. Ijtihad daripada ulama. Mana mu nak cakap ke mana kau anda mu lah. Aku nak batas gini, batas cekok. Boleh berlaku. Jadi ni ingat isteri, kalau boleh janganlah buat lagu tu lah. Jangan buat lah. Pasal sanilah doa pada hadis ni. Mulut ni masalikul Quran. Tak, kalau boleh lah. Kalau kata dia nak buat guna. Masalikul Quran ni tepat laluan ayat Quran biar jadi mulia dia. Tak? Biar batang nyapu bulan hulu. Harta anak yatim boleh tak buat guna untuk mengadakan tahlil? Tak boleh harta anak yatim. Tak nanti yatim lah, tak yatim pun. Tak boleh. Tak nanti yatim, tapi roliknya bila ayah mati, anak kecil ada lagi, harta peninggalan ayah tu ambil buat tahlil. Tak boleh, pasal anak ni dia makan saka. Dia makan saka nak bagi kebenaran, dia tak balik lagi. Tak sah kebenaran dia. Tak boleh. Tapi tak mesti yatim. Tak mesti yatim. Dia tak yatim. Macam mak mati, tak panggil yatim. Dia ayah mati yatim. Dia kalau binatang, mak mati yatim. Macam lembu kan, mak dia mampu. Kena langgar lari. Tinggal anak, panggil anak yatim. Ya, anak yatim lembu. Tapi kalau manusia dia kena ayah mati, baru panggil yatim. Tapi kalau mak mati, ayah ada, anak yatim tak? Dah boleh makan tak duit tu?
Boleh pakai tak duit dia? Duit saka bagi dia hak mak ali. Tak boleh juga walaupun yatim. Dia tak syaratnya yatim. Budak ni boleh tak balik lagi dia oleh keizinan pada nak menggunakan hartanya. Melainkan benda yang kita mesti boleh ambil seperti zakat boleh ambil kan. Dia kecil lagi tapi piti dia ada kena keluar zakat. Tu lain dah nak pilih izin. Kan? Jadi masalah tahlil ni jaga-jaga sikit, ambil duit orang lain kan. Jangan duit tuan rumah lah, dia dah lelah dah. Mati laki, mati anak, mati ayah, kita pergi khobek pula rumah ni 7 malam. Tak, lecing dah lah mati laki. Bawa beras hadis guni lecing pula pergi kau. Kita lah sepatutnya. Nampak? Sebab tu Nabi Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia, Nabi kata isna'ul li ahli Ja'far ta'ama. Jadikanlah makanan-makanan kepada keluarga Ja'far. Nampak? Maknanya rumah si mati tu kita buat pergi makanan. Lepas tu pakat rati. Boleh tahan kira. Ni tanya buat benda mana ni? Mak dia tanya tuan rumah. Tuan rumah kata aku tak kerti nak buat benda. Buat benda tak kerti nak buat dah. Buat dah nasi kuning dah ha. Dia tu kacau dah. Dia 3 ringgit. Ni sekarang dia ratik pula. Allah Rabbi. Tak boleh. Ini jaga-jaga lagu ni. Takut sangat jadi bid'ah dalalah. Lepas tu kerja ni masa kerja dia standby apa? Standby ni dia pun main teruk. Main teruk ni tak boleh main. Walaupun tak taruh. Dia benda-benda yang alat itu tidak diciptakan untuk judi. Maka kita main tak judi. Harus. Kalau benda tu ditujuan buat untuk bermain judi. Kita main saja tak taruh. Haram tu. Dia panggil alat tu. Apa benda ni? Alat berjudian panggil. Daun teruk alat untuk berjudi. Dia tak buat untuk main saja, untuk judi. Cuma kita ambil buat main saja. Haram. Haram bukan berjudi. Haram guna alat perjudian. Dilaknat alat-alat. Kalau benda tu tidak diciptakan untuk judi, kita main benda tu. Kita tak berjudi, maka harus. Macam badminton. Tak. Bukan orang dicipta sokan untuk judi. Kita pun main tak judi. Haruslah. Kita main judi baru haram. Nah, tapi kalau alat khas perjudian macam daun teruk, lepas tu main pusing tu, memang untuk judi, kita pun main. Alat tu saja haram dah. Pasal alat tu untuk berjudi. Antu jaga sikit. Dah. Main dang. Lepas tu dia bukan untuk judi dang. Untuk rehat fikiran. Rehat fikiran ni lama ni main papan 2. Dia panggil hobi. Kalau turun pagi balik tang bukan hobi. Gila babi tu. Jadi wali nikah main. Dalam kitab I'anatul Talibin, orang yang main lama dan main di khalayak ramai, dia kata gugur muru'ah. Tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi orang lagu ni. Jadi kalau nak main jam, main 2-3 papang, tidak di khalayak ramai. Nusuk-nusuk dalam rumah. Tak? Turun pagi balik pang. Mukanya macam bodang muka ni. Nah, jadi alat yang skrof untuk perjudian, kita main saja tak boleh dah. Tak? Kalau alat tu bukan untuk judi, saja buat saja untuk permainan, boleh bermain. Tak apa. Tapi skrof untuk judi, kita main tak boleh dah. Dia panggil alat perjudian. Nampak? Tak boleh. Macam catur mazhab kita ringan makruh. 3 mazhab haram catur. Mazhab Syafi'i je makruh. Mazhab lain haram main catur.